Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man ittaba'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqsiru li zikri hazimul lazzat. Wa ma hiya ya Rasulullah? Al maut, atau kama qala Rasulullah, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, barisan kepimpinan dan pengurusan masjid yang diketuai oleh Yang Mulia Datuk Pengurusi, timbalan pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, para pegawai masjid, seterusnya para asatizah muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama sekali, marilah seperti biasa kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya nikmat yang diberikan kepada kita. Kerana kita yakin dan kita percaya bahawa Allah Ta'ala ini satu-satunya pemilik mutlak kepada nikmat ini, dan dia boleh memberi kepada sesiapa yang dia suka, dan dia juga boleh menarik kembali nikmat tersebut daripada sesiapa yang dia suka. Sebab itu hari ini kalau kita tengok secara pandangan yang luas, ada mereka yang baru dihinggapi penyakit, ada mereka yang baru meninggal kematian, dan ada mereka yang kehilangan kebebasan yang mereka kecapi selama ini. Sama ada mungkin terlibat dengan jenayah, dipenjarakan ataupun sakit. Semuanya itu adalah nikmat yang Allah beri kepada kita, dan dia boleh tarik bila masa sahaja. Sebab itu sewaktu nikmat ini ada, lapangan, kesihatan, iman, Islam, lazat dalam beribadah, sementara dia masih ada, maka kita pergunakanlah sebaik mungkin. Kita jadikan nikmat itu sentiasa mengiringi kebaikan kita. Tak kialah dalam apa jua agenda kehidupan kita yang kita perbuat, jadi kita jadikan ianya sebagai memenuhi kehendak-kehendak Allah Ta'ala dalam mengisi nikmat yang diberikan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, wala in syakartum la azidannakum. Nikmat yang aku beri ini, jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Jika kamu kufur, kamu akan mendapat azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang sentiasa menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa satu agama yang cukup lengkap yang dinamakan Islam. Dan Islam ini pasti akan tertegak seperti mana tertegaknya Islam pada satu ketika dulu, iaitu di zaman baginda Nabi sendiri dan juga zaman sahabat-sahabat baginda ridwanullah alaihim. Itu Nabi menyebut khairul quruni qarni summa yalihum. 3 kali Nabi sebut sebaik-baik kurun, maknanya sebaik-baik pemerintahan Islam itu ialah zaman Nabi, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabatnya 3. Kemudian kita kehilangan tampuk pemerintahan, dan kita akan kembali di akhir zaman nanti insya-Allah, seperti mana yang dijanjikan oleh
Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, la yastakhlifannahum kama yastakhlifal ladzina min qablihim ya'budunani wa la yusyrik bi syai'a. Kami akan gantikan balik kehilangan kamu itu dengan satu benda yang baru, yang mana pada waktu itu kamu boleh menyembah Allah dengan sebaik-baiknya, dan janganlah kamu mensyirikkan, mengkufurkan akan nikmat Allah. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Pada zaman Islam dah bangkit itu, ada lagi orang kufur, ada lagi orang tak mau bersyukur, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. InsyaAllah mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan mereka yang rugi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung malam ini pengajian kita di penghujung kitab kita, iaitu Terhumban ke Kawah Neraka. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi umur darani insyaallah minal aminin. Okey, baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Tuan-tuan, sekali lagi kita tengok Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang begitu banyak meriwayatkan hadis Nabi. Banyak. Bahkan beliau merupakan orang yang paling banyak, 5,000 lebih hadis yang diriwayatkannya. Sedangkan kalau kita tengok dalam catatan sejarah, dia adalah antara orang yang agak-agak akhir memeluk agama Islam. Dia memeluk Islam di Madinah. Tapi dia paling banyak kerana dia melazimi dengan majlis ilmu. Dia melazimi dengan Rasulullah SAW. So tuan-tuan, begitulah kehidupan kita. Nak jadi orang yang berilmu, kena melazimi dengan majlis ilmu, walaupun kita baru nak bermula. Tapi oleh kerana lazimnya kita, sentiasanya kita, maka kita akan jadi orang yang berilmu, melebihi orang yang lama datang tapi tidak menghayati arti ilmu itu. Baik, daripada Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lama, lau ta'lamuna ma a'lamu, la dhahiktum qalilan wal yabkaitum katsiran." Ini peringatan kita bersama. Sekiranya kamu mengetahui apa yang aku tahu, kata Nabi lah. Karena Nabi ini diberi mukjizat, dia mengetahui, dia boleh dihubungi, diberi wahyu oleh Allah Ta'ala atas suatu perkara, sama ada perkara itu belakang, sedang ataupun akan datang. Jadi Nabi kata, kalau kamu tahu, contohnya kalau kita tahu ajal maut kita bila, kalau kita tahu apa kesudahan nasib kita, kata Nabi, sekiranya kamu mengetahui apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Sedikit ketawa maknanya tak nak berseronok sangat, dan banyak menangis maknanya memikirkan nasib kita. Betul tuan-tuan, kalau kita sentiasa mengingati nasib kita, maka kita akan sentiasa merasa begitu takut dengan apa yang akan jadi nasib kita masa hadapan. Sebab itu dalam satu hadis disebutkan, Nabi menyebutkan bahawa amal itu dikira fil khawatim, pada penghujung dia. Amalan kita ini dikira penghujung. Oleh kerana penghujung tu kita tak tahu, dan kita kena sentiasa memikirkan tentang hujung kita itu, maka kita akan ketawa sedikit dan menangis banyak. Sebab amalan kita diambil kira di penghujung. Kita bayangkan, wal'iyyazubillah min zalik, kita rajin mari masjid, sembahyang dan sebagainya, penghujung kita menjadi manusia yang kufur kepada Allah. Nasib kita macam mana? Jadi Nabi kata, betul lah, kalau kamu tahu apa yang aku tahu tentang penghujung nasib kita, maka kita akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Tapi kerana hari ini kita rasa tak peduli, kita tak ambil cakna tentang penghujung kehidupan kita, dan kita merasa kita dah selamat, kan? Kita dah rasa okeylah, rajin sembahyang, rajin mari masjid, dah selamat, maka kita asyik ketawa yang banyak dan kita tak menangis banyak. Kan? Maksudnya di sini ialah kita hanya memikirkan tentang diri kita pada hari ini, tanpa kita memikirkan nasib kita akan masa hadapan. Tak ada siapa tuan-tuan yang boleh bagi jaminan kita akan elok, kita akan baik di hadapan tu. Kita hanya boleh berdoa. Lepas tu kita doa selalu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, Engkau sudahkanlah aku dengan kebaikan. Tu je kita mampu buat.
Tak ada jaminan. Kita sign agreement ke, Allah bagi janji kat kita ke, tak ada siapa boleh buat jaminan. So nasib kita ni masih lagi terumbang-ambing. Walaupun kita nampak hari ni kita baik, kita nampak hari ni kita okey, tapi masa depan kita belum tentu. Sebab tu kalau kita memikirkan, maka kita akan banyak menangis. Kita tengok sahabat-sahabat ni ridwanullahu alaihim. Mereka sentiasa memikirkan nasib mereka. Maklumlah mereka duduk zaman jahiliah, banyak buat benda-benda yang tak baik. Jadi bila mereka masuk Islam, diberi hidayah, mari ke masjid, duduk berdamping dengan Rasul, mereka rasa macam dosa mereka zaman jahiliah tu tak mampu diampunkan oleh Allah. Dosa banyak sangat. Kan? Kita jarang kita fikirkan dosa kita. Kita duk fikirkan benda yang baik kita buat. Sebab tu kadang-kadang kita bila kita buat baik, orang balas dengan tak baik, kita rasa macam kecil hati. Kan? Sebab kita rasa kita dah bagi yang terbaik, dia balas yang tak baik, kita kecil hati. Sebenarnya sahabat-sahabat Nabi, mereka rasa berdosa sebab mereka hidup zaman jahiliah. Zaman-zaman yang kita kata penuh dengan kezaliman, penindasan dan sebagainya, dan mereka terlibat. Kan? Terlibat. Kita ambil contoh satu sahabat Nabi, nama dia Amir Al-Juhni. Dia sahabat Nabi. Dia dilantik menjadi gubernur pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi bila dia masuk Islam, dia dah jadi gubernur. Lepas tu tiap-tiap malam bila dia menangis, dia bermunajat dengan Tuhan, dia menangis, dia akan pingsan. Dia akan menangis, dia akan pingsan. Lalu mengadu ke Sayyidina Umar, Sayyidina Umar panggil dia, tanya pasal apa kau buat macam ni. Dia kata, walaupun sekarang ni aku dah Islam, aku dah beri hidayah oleh agama, aku menjadi manusia yang mempunyai jawatan pula, dia kata, tapi aku masih mengenangkan kisah-kisahku zaman jahiliah dulu. Dia kata, adakah Allah nak ampunkan dosa aku? Sebab zaman jahiliah dulu, dia di antara orang yang terlibat yang menyiksa orang Islam. Kan? Dia di antara orang yang terlibat menyiksa orang Islam. Jadi bila dia masuk Islam, dia dah jadi pemimpin, dia masih terkenang lagi peristiwa-peristiwa masa di zaman jahiliah dulu, yang menyebabkan dia bimbang untung nasib dia. Walaupun kita kata dia ada Islam, dia ni antara Amir Al-Juhni, dia antara orang yang terhebat lah. Dia malam bermunajat, siang dia uruskan negara. Lepas tu setiap kali dia akan balik rumah untuk tukar baju. Bukan tukar baju dia, maknanya baju tu dia hanya ada berpelai aja yang dia pakai. Hak itulah dia duk ulang basuh. Dia akan pingsan setiap kali. Kadang-kadang tengah-tengah mesyuarat dia pingsan. Rupanya dia puasa tiap-tiap hari Isnin, selang hari-hari puasa. Di mana hebat dah di segi ibadat tu. Kalahlah kita kan dengan jadi pemimpin negara pula. Dan tiap kali dia mengenangkan dosa dia, dia akan pingsan, dia akan takut apalah jadi pada dia. Kita tak sampai macam tu tuan-tuan. Kenaan dosa pun kita paling-paling kuat kata, aku zaman dulu, kan. Aku zaman tu. Kadang-kadang kita bermegah pula dengan dosa kita. So kata Nabi, kalau kita tahu, maka kita akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Kehidupan yang dilalui ini jangan difikirkan hanya untuk mendapatkan keseronokan saja. Kan? Inna dunya kullu mata'. Dunia ini semua keseronokan. Baik itu tuan-tuan, benda-benda yang mengikut nafsu adalah dunia. Kan? Apa-apa sahaja yang mengikut nafsu adalah dunia. Tapi yang melawan nafsu itu bukan dunia. Lepas tu kita kena nak tengok benda yang kita buat ini benda baik tak baik, tengok adakah ia disukai oleh nafsu. Kalau nafsu suka itu memang confirm dunia. Kan? Suka tidur berlebih-lebihan, tidur boleh, tapi berlebih-lebihan maka ia adalah nafsu, maka dia di dunia. Makan berlebih-lebihan pun sama. Tak boleh, kerana dunia bersifat membawa kepada keseronokan. Itu dunia. Lepas tu Nabi sebut, inna dunya kulluhu mata'. Dunia ini semuanya keseronokan. Cuma Islam ni dia tak nak benarkan kita tinggal dunia. Bukan meninggal dunia, bukan mati. Dia tak mau, kita tak ambil dunia, dia suruh ambil juga. Lalu dia kata apa? Wa khairul mata'
al-mar'atun salihah, dan sebaik-baik keseronokan dunia ini ialah isteri yang salihah. Maknanya berkahwin itu adalah dunia kerana keseronokan. Tapi keseronokan yang terbaik ialah perkahwinanlah isteri yang salihah. Baik. Semasa bercuti sekalipun, jangan diingat bahawa itu adalah waktu untuk bergembira semata-mata. Masa bercuti. Akan tetapi itu juga adalah waktu yang sesuai untuk menghitung diri. Hitung diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah, hitunglah diri kita sebelum kita dihitung di hadapan Allah Ta'ala. Cara nak hitung, kita buat refresh balik amalan kita, start berapa hari bulan, mula bila, kemudian kita tengok dosa yang kita buat dalam satu hari, banyak kebaikan yang kita buat, kita refresh, kita kenangkan balik. Sebab tu Nabi kata tafakkur sa'ah, berfikir sesaat. Bukan Nabi kata, minta maaf, ini kata-kata ulama. Tafakkur sa'ah, berfikir sesaat, khairum min alfin rakaatin mis salatil solat sunat. Lebih baik daripada 1000 kali solat sunat. Berfikir sesaatnya. Fikir tentang dunia, fikir tentang akhirat, fikir tentang dosa pahala, itu lebih baik daripada 1000 kali rakaat solat sunat. Sebab berfikir ini akan membawa kepada kita bermuhasabah diri. Kita akan cek balik diri kita. Jadi kita akan rasa diri kita ini sama ada benar-benar kerdil di hadapan Allah, kan? Layak tak kita masuk syurga? Sedangkan Imam Syafi'i sendiri pun, orang yang hebat pun, ilahi lastu lighfirdaus tu ahlan, wahai Tuhan aku tak layak masuk syurgamu. Padahal yang menyebut itu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, orang yang menjadi kepala mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita. Pun dia kata lastu firdausi ahlan, aku rasa tak layak nak masuk syurgamu. Wala aqwa 'alan naril jahim, aku juga tak mampu nak menahan api nerakamu, kan? Fahabli taubatan waghfir zunubi, oleh itu terimalah taubatku, ampunlah dosaku. Fa innaka ghafiru zambil azim, engkaulah sesungguhnya pengampun kepada segala dosa. Munajat ini menunjukkan tawaddu' Imam Asy-Syafi'i. Begitu hebat dia dalam situasi dunia ini pun, dia dok rasa tak layak untuk masuk ke dalam syurga. Imam Malik dikatakan bahawa dia merasa imam mazhab, imam Darul Hijrah pun duk rasa diri dia tak layak. Umar Al-Khattab radhiyallahu an hari-hari duk tanya Huzaifah, adakah dia tergolong dalam orang munafik? Adakah dia tergolong dalam orang munafik? Maknanya dia muhasabah diri. Walaupun kedudukan mereka tu, sahabat-sahabat Nabi tu, kedudukan yang tinggi, mulia, tapi mereka tetap merasa ada kekurangan pada diri. Inilah dia panggilkan bahawa kalau tahu kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Di samping turut sama mengingatkan kaum keluarga, kan? Kita akan ada tanggungjawab seterusnya. Lepas diri kita, kita ada pula ahli keluarga kita, isteri dan juga anak-anak yang di bawah tanggungjawab kita. Itulah kadang-kadang kita jadi orang lelaki ini nampak aja seronok, okey, tapi hakikatnya kita mempunyai banyak tanggungjawab yang perlu kita selesai. Dan semuanya itu tak buat kepala kita lah naik, kan? Tak buat, tak ada orang lain lah yang menerima akibat dia, kita ajalah. Sebab tu kita ni menjadi agak nasib kita agak malang sikit lah kalau kita menjadi orang yang tidak menguruskan keluarga dengan sebaik-baiknya. Sebab tu kaum isteri, kasihanilah suami-suami, kan? Kasihanilah suami. Mana nak fikir diri dia, mana nak fikir isteri dia, mana nak fikir anak-anak dia. Isteri tak apa, isteri dia tanggungjawabnya agak longgar, agak ringan. Itu Nabi kata buat 4 benda boleh masuk syurga, mana-mana pintu yang dia suka untuk orang perempuan.
Kita tak boleh, kita banyak. Sebab tu lepas diri kita, kita kena bagi pula kat anak dan isteri kita. Sebab tu Nabi kata, ibda'u bi anfusikum, mulakan dengan diri kamu, baguskan diri kamu, pastikan diri kita dah berjalan di atas jalan yang betul, summa yalumuhum, kemudian orang di bawah kamu, orang tanggungjawab kita. Perhatikanlah, terdapat dalam kalangan kita yang memilih jalan hidup yang bergelumang dengan kemaksiatan. Pilih jalan hidup yang penuh dengan kemaksiatan. Maksiat ini bukan semestinya kita buat benda-benda seperti berzina, mencuri dan sebagainya. Maksiat ini kita engkar perintah Allah. Allah suruh semayang awal waktu, kita pergi semayang belakang waktu, itu pun maksiat. Kan? Allah suruh kita waktu-waktu ini kita duduk tempat ini, waktu ini tempat macam ni, kita tak buat, itu pun juga adalah tanda pengengkaran. Kan? Jadi maksiat ini adalah perjalanan kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Walaupun kadang-kadang kita buat sembahyang tapi di hujung waktu, sembahyang tapi sembahyang dalam keadaan tidak khusyuk, tidak tadarruk, maka kita juga dianggap sebagai orang yang bermaksiat kerana tidak mengikut perintah Allah dengan sepenuhnya. Jadi dia kata apa? Pergi ke kelab-kelab malam sambil ketawa keseronokan. Pergi ke kelab-kelab malam. Kata Piramli apa? Kalabul Malami. Kan? Filem apa? Ahmad Albab. Tengok tak yang dia tulis kat atas tu? Kan? Kalabul Malami. Rupanya kelab malam. Kan? Piramli buat filem ada cerita kelab malam. Mengumpat sana sini sambil ketawa dan mengejek orang lain. Gembira. Ada atau tidak orang yang melakukan kemaksiatan dalam keadaan mereka menangis. Kan? Tak ada lah, biasanya orang buat maksiat ni dia seronok lah. Jarang ada yang menangis, kecuali jika dia dipaksa. Paksa itu lain nak ceritakan. Jawapannya tidak ada, kata kitab kita, tidak ada. Sebahagian lagi, ini kena kat kita pula. Sebahagian lagi datang ke majlis ilmu tetapi dalam keadaan lesu. Kan? Datang ke kuliah tapi lena, kan? Lesu. Ni maksud dia lah, kan? Lesu. Sehingga kan saat penceramah sedang berceramah di hadapan, dia tersengguk-sengguk tidur. Kan? Orang berceramah dia lena. Kan? Kadang-kadang kita bercakap dengan kuat dah ni, dalam duk kuat-kuat lagi ada lena lagi. Kan? Ada juga yang lena. Jadi hak satu puak lagi, dia tak mari langsung ke masjid. Duk pergi kelab malam, duk ketawa, duk mengejek orang. Hak ni dia mari ke masjid, tapi dalam keadaan lesu, hingga penceramah sedang berceramah, dia tersengguk-sengguk tidur. Dari segi baik sikit anilah. Baik sikit orang hak mari ke masjid lah, walaupun dia lena, kan. Bagus lagi lah pada orang kelab malam. Sebab duk kelab malam jarang dia lena, kan. Tapi duk masjid paling mudah lena. Sebab tu siapa yang ada penyakit insomnia, susah nak lena, mari dengar kuliah, mari ke masjid awal sikit. Kan? Confirm dia boleh lena punya. Cari pula tiang. Bukan biji ya, bukan masuk biji, cari pula tiang, kan. Sedap lagi kena tiang, kan. Buh pula kerusi ya biji ya. Lagi sedap. Okey, baik. Pun begitu, dia kata, usaha untuk hadir ke majlis-majlis ilmu demi mencari keredaan Allah mempunyai nilainya yang tersendiri. Dia macam ni, tuan-tuan. Kita nak mari ke masjid, itu pahala Tuhan bagi. Katakanlah contoh dalam perjalanan kita mari masjid tadi, ada 10 kelebihan yang Allah bagi. Contoh 10 kelebihan. Jadi kita mari ke masjid dapat 1. Kita duduk iktikaf, kita dapat 2. Kita semayang, kita dapat 3. Hak mana kita buat, kita dapat. Yang tak buat, kita tak dapat lah. Sebab itu 27 darjat, kan? As-salatul jamaah tufdalu min salatil fazi bisab'in wa ishri darajah, itu bukan asal-asal mari dapat 27. Dia kena buat step by step, baru layak 27. Jadi maknanya hak kita duk mari selama ni mungkin 25, mungkin 24, mungkin 20, mungkin 19. Bergantung apa yang kita buat. Dalam kitab Qaulut Tam, dalam kitab Mirtul Musalli, Matlul Badrin, disebut
satu persatu. Apa 27 yang kita dapat tu? Pertama, kita berwuduk daripada rumah, satu. Kemudian kita keluar pada rumah, dua. Berjalan ataupun naik motor ke apa, tiga. Kemudian bertegur sapa, empat. Masuk masjid, lima. Baca doa, enam. Adalah satu sampai 27. So maknanya orang yang pergi masjid, kalau Allah sediakan dia 10, hak mana dia buat, dia dapat lah. Dia duduk dalam majlis ilmu, dia niat iktikaf, dia dapat. Dia duduk, dia dapat pahala. Tapi dia lena, dia tak dapatlah pahala. Kan? Pahala lena dia tak dapatlah. Kurang-kurangnya ada juga baiknya daripada tak duduk dalam majlis ilmu. Kalau duduk dalam majlis ilmu ni, lena sekali pun, bukan saya suruh lena, tapi lena sekali pun dapat pahala iktikaf. Walaupun lena, duduk kedai kopi, duduk kelab malam, takkan kita nak lena. Pergi sembang kedai kopi, kawan-kawan duduk sembang, kita lena. Tak ada, tak pernah dalam sejarah. Kecuali dia makan ubat batuk boleh lah kot kan. Tak lena. Tapi dia tak ada niat iktikaf. Sini walaupun lena dapat niat iktikaf. Maknanya baik jugalah. Ada jugalah kebaikan. Kerana dia kata apa? Hadir ke majlis ilmu demi mencari keredaan Allah, mempunyai nilainya yang tersendiri. Ada juga kebaikan. Sebab tu kita jangan hambat orang balik. Baliklah kalau tak mau dengar kuliah ni, balik. Kan? Jangan hambat, biar ke dia. Kan? Dia nak lena, biar dia lena. Tapi bukan maknanya saya suruh lena, tapi maknanya biarlah. Mungkin dia letih kerana dia duduk dalam majlis ilmu ni pun satu usaha yang dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai usahanya yang tersendiri. Sebagai nilainya tersendiri. Moga-moga ia akan menjadi asbab kepada kegembiraan kita di akhirat kelak. Apa yang berlaku setelah permintaan terakhir ahli neraka ditolak oleh Allah? Okey, bila ahli neraka kemukakan memorandum kepada Allah Ta'ala untuk keluar daripada neraka, Allah Ta'ala tolak. So kita tanya apa yang berlaku. Lalu jawapan dia ialah Allah menetapkan bahawa mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Setelah permintaan itu ditolak, akhirnya duduklah mereka dalam neraka selama-lamanya. Seorang penjenayah, pembunuh, dia bunuh orang, bicara, didapati bersalah. Tapi dia kata sebelum nak dijatuhkan hukum, mahkamah rayuan dulu. Boleh buat rayuan di mahkamah rayuan. Pergi pula ke mahkamah rayuan, rayu pertama gagal, rayu kedua gagal, rayu ketiga gagal. Akhirnya keluarlah statement, mahkamah mengekalkan sabitan hukum kepada sekian seperti mana yang disabitkan pada pertuduhan. Akhirnya ke mana dia pergi? Ke penjara. Kalau gantung, ke tali gantung. Kan? Gitulah di sisi Allah Ta'ala. Ahli neraka dah masuk dalam neraka, buat rayuan pula kepada Allah Ta'ala. Pergi mahkamah rayuan pula, merayu ke Allah Ta'ala sebanyak berapa kali yang kita baca dulu? 5 kali, 5 rayuan. Dan dia punya permintaan dia semua sama. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada neraka. Permintaan pertama pun minta keluar, kedua minta keluar, ketiga minta keluar, keempat minta keluar, yang kelima sahaja, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Minta keluar jugalah semua. 4 permintaan keluar, 1 permintaan kepada kembali balik kepada dunia. So begitulah di dunia kita, pergi mahkamah rayuan, rayu, akhirnya tak dapat juga, maka disabitkan hukum dia kekal. Kalau tali gantunglah. Kalau penjaralah. Tapi kalau rayuan dia berjaya, mungkin disebut mahkamah meringankan ataupun menukarkan hukuman daripada gantung kepada penjara sekian tahun. Jadi maknanya orang Islam tadi yang masuk dalam neraka tadi, dia buat rayuan, Allah terima rayuannya, dia dapatlah dalam neraka lebih kurang berapa tahun, kemudian dia masuk ke dalam syurga. Gitulah kita tengok suasana di dunia sama dengan suasana di akhirat. Allah berfirman, qala khasa'u fiha wa la tukallimun. Diamlah kamu dengan kehinaan di dalam neraka. Allah bagi jawapan yang mantap, yang tuntas. Kamu minta kekal, minta keluar, tak boleh. Allah kata,
kekallah kamu, diamlah kamu dalam kehinaan di dalam neraka, dan janganlah kamu berkata-kata, yakni memohon sesuatu pun kepadaku. Maknanya tak payah lagi merayu, habis. Tempoh rayuan sudah berakhir. Sekarang pergilah kamu ke neraka, duduklah di sana dengan penuh kehinaan. Tengok Allah sebut hina, kerana di sana nanti kita akan jumpa orang-orang yang di atas dunia dimuliakan orang. Wui, hang dulu kapek merah rupanya atas dunia kan. Kita akan jumpa orang-orang yang di atas dunia dimuliakan orang. Antaranya siapa? Ustaz yang mengajar, yang alim, kononnya nak dipanggil ulama. Saya ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri berkaitan dengan siapakah yang dikatakan ulama. Oh, nak dapat gelaran Al-Allamah tu bukan senang. Itu orang yang di dunia dimuliakan. Ustaz-ustaz lah dimuliakan. Tapi oleh kerana dia niat, dia tak ikhlas, nak suruh orang panggil dia orang alim apa semua, dia dihinakan di dalam neraka. Siapa lagi? Orang yang dermawan, yang bagi harta, yang bagi derma, tapi sama juga tak ikhlas, nak suruh orang panggil dia dermawan, kan? Nak suruh bubuh atas nama dia, masjid atas nama dia, jalan atas nama dia, dia tak ikhlas, pun dihinakan dalam neraka. Yang ketiga, qari, orang yang baca Quran, nak panggil dia qari, sedap apa semua, nak dipuji, kan? Dia punya duduk tingkatan dia tu tinggi. Memang kita muliakan orang-orang macam ni, tapi di akhirat mereka juga dihinakan oleh Allah Ta'ala dengan masuk ke dalam neraka dalam keadaan diseret muka mereka dengan penuh kehinaan. Maksudnya dalam neraka kita akan jumpa orang yang di atas dunia ni kita sangka mulia. Termasuklah pemimpin-pemimpin kita yang menyalahgunakan kuasa, orang-orang yang mendapat kedudukan di atas dunia tapi dia pun tak guna sebaiknya. Mereka itu semua dihinakan oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Kalau kita masuk dengan kita-kita sekali pun dihinakan oleh Allah. Aku tengok rajin juga ke masjid, pasal masuk sini, kan? Aku rasa tiap-tiap malam jumpa hang dekat waktu maghrib, jumpa masjid. Pasal apa ada kat neraka ni? Kita pun dihina juga. Malu Allah kita, kaki masjid pun masuk neraka, kan? Gitulah lebih kurang. Ya Allah Ta'ala sediakan untuk penderhaka-penderhakanya. Ketika peristiwa ini berlaku, iaitu semua dah masuk dalam neraka, sesi hisab iaitu perhitungan telah selesai. Kan? Neraka dah masuk, syurga dah masuk, selesai dah. Allah Ta'ala dah selesai dah jalankan perhitungan dia. Allah Ta'ala cuma sekarang nak bagi balasan kepada mereka yang buat baik dan juga balasan kepada mereka yang buat jahat. Waktu itu dah tak ada, dah selesai. Sebab itu tuan-tuan, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi ketika naik ke langit bertemu dengan Allah, ketika dia melihat ahli syurga dan ahli neraka, maka ulama mengatakan bahawa ketika itu Nabi dibawa kepada zaman yang mana ahli syurga dah masuk syurga, ahli neraka dah masuk neraka. Sebab ulama berpandukan kepada Nabi melihat ramainya orang perempuan di dalam neraka, dan Nabi melihat orang yang bercocok tanam pada hari itu juga, tanaman dia tumbuh dan dia dapat makan pada hari itu juga. Sedangkan kalau dunia ini pada hari ini kita belum sampai kepada syurga neraka. Jadi pasal apa Nabi boleh tengok dah? Maka ulama mengatakan bahawa Nabi dibawa kepada zaman, dia macam time travel lah, pengembaraan masa, bawa kepada zaman dunia dah tak ada, yang ada pada itu hanya balasan syurga dan balasan neraka. Sebab itu Nabi tengok dalam neraka ramai orang perempuan. Sedangkan pada waktu itu, kalau kita zaman Nabi itu, perempuan masih ada di atas dunia. Kan? Pandangan yang lebih asah ialah Nabi dibawa merentasi zaman dah kiamat dah. Semua dah selesai. Hak neraka pun dah kena neraka, hak syurga pun dalam syurga. Lepas tu saya kata tadi, Nabi tengok orang perempuan ramai. Tujuannya Nabi balik ke dunia nanti, Nabi nak nasihatkan kepada orang perempuan, berhati-hatilah dengan neraka yang sedang menunggu kamu.
Ramai. Lalu ulama buat perbahasan lah, kenapa orang perempuan ni terlalu ramai dalam neraka? Adalah jumlahnya yang terlalu ramai, 1/50, sikapnya yang suka menderhaka, sikapnya yang macam-macam lah yang dikelaskan oleh ulama. Tapi nak cerita, peristiwa Nabi ini bermaksud Nabi dah tengok dah negeri akhirat yang akan dihuni oleh kita. Syurganya yang begitu indah dan nerakanya yang begitu azab. Nabi dah tengok dah. Sebab tu dia kata sini, ketika peristiwa ini berlaku, sesi hisab, yakni perhitungan telah selesai, habis dah. Para penghuni syurga dan neraka telah ditentukan dan dimasukkan ke tempat masing-masing. Kan semua dah tengok. Sebab itu tuan-tuan, para ulama juga kata, lepas itu Nabi menceritakan tentang nama-nama orang munafik. Kita ingat tak tuan-tuan, sejarah Nabi membisikkan kepada Huzaifah Yaman nama-nama orang munafik. Dan Huzaifah bin Yaman ini pemegang rahsia Rasulullah. Sebab apa? Nabi dah tengok, dia ni rupanya masuk neraka pula. Dalam neraka Nabi tengok. Kan? Jadi Nabi dia tahu bahawa hak ni nama je Islam, tapi munafik sebenarnya. Bukan Abdullah bin Ubay tu. Abdullah bin Ubay bin Salul itu cerita di Madinah ni. Ni cerita di Mekah ni. Ni cerita Mekah. Maknanya Nabi balik pada Isra dan Mi'raj. Tak lama kemudian Nabi cerita 10 kot nama orang munafik. Sedangkan masa tu Nabi belum berhijrah. Tu yang Sayyidina Umar susah hati. Takut nama dia ada. Bayangkan orang sehebat Sayyidina Umar pun susah hati. Tapi Huzaifah Yaman dia memegang rahsia Rasulullah itu. Dia tak cerita kat siapa pun. Dan saya ikut riwayat sampai ke hari ini kita pun tak tahu nama-nama yang Nabi sebutkan yang sebagai munafik itu. Maknanya bukan Abdullah bin Ubay ni, hak nu cerita di Madinah, hak ni kita di Mekah. Nabi dah tengok dah mereka ini berada di dalam neraka. Padahal mereka ini kategori orang Islam atau orang munafik. Itulah Nabi maknanya dibawa merentasi zaman. Okey, baik. Allah menjadikan maut dalam bentuk rupa makhluk. Kematian tadi, maut tadi Allah jadikan dalam bentuk rupa makhluk, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berbentuk seakan-akan seekor kibas kambing biri-biri. Betul. Dalam hadis Bukhari disebutkan Allah Ta'ala bawa datang maut dalam bentuk kambing yang berwarna putih dan kehitam-hitaman. Ditempatkan ia di sebuah tempat di antara syurga dan neraka. Syurga, neraka, kambing duduk tengah-tengah. Dalam hadis Bukhari memang disebutkan. Saat itu para penghuni syurga dan neraka masing-masing melihat kepadanya. Cuma apakah tertumpu kepada kambing tadi. Kambing itu adalah kematian, maut. Dia dijelmakan menjadi seekor kambing. Para penghuni neraka melihat dalam keadaan azab. Dia bentuk hitam, dia nampak kambing tu warna hitam dalam keadaan azab. Sebab apa? Mereka penghuni neraka. Sedangkan para penghuni syurga pula tertanya-tanya apa yang bakal berlaku. Lalu disebutkan juga terdapat suara yang berbunyi, tahukah kamu apa yang akan Allah lakukan ini? Saat itu masing-masing mengangkat kepala dan memerhatikan kepada kibas tersebut. Para ahli syurga menjawab, ya kami tahu, itulah maut. Setelah itu maut yang dirupakan bentuknya seakan-akan seekor kibas itu disembelih. Maka setelah itu maut tidak lagi wujud. Lalu berteriaklah para ahli neraka ketakutan, tiada lagi kematian buat kita. Tuan-tuan, maksudnya macam ni. Kita mati sekali je, iaitu kematian kita di atas dunia ni. Habis. Tak ada dah kematian lepas tu. So ahli neraka oleh kerana azab itu terlampau pedih, Imam Qutubi kata terlampau dahsyat, tak tahan, mereka minta kematian. Lepas ingat macam dunia lah, mati selesailah masalah. So dia minta pada Allah untuk mati. Kerana apa? Tak tahan dengan kematian. Hak syurga tadi mereka tak mau mati sebab nikmat. Macam kita atas dunia lah, kalau kita senang lenang apa semua dapat, mana kita nak mati. Hak susah tu kalau boleh dok tanya hari-hari bila lah nak mati, tak tahan dah dengan ujian. So ahli neraka minta mati.
tak tahan dengan neraka. Ahli syurga kata, oh kami tak mau mati. Lalu Allah Ta'ala dia datangkan kematian tadi dalam bentuk kibas tadi. Dia sembelih, nak menunjukkan mati ini sekali sahaja di atas dunia aja. Kibas ini mati sekali aja, dia takkan bangkit balik lah. Itu dia punya tamsilan dia. Mati itu masa atas dunia aja, lepas tu tak mati-mati selama-lamanya. So ahli syurga tadi seronok. Ye, kita menang kan. Macam cerita P. Ramlee menang kan, beringin rendang lawan dengan kerajaan Pasai kan. Oh, lompat seronok ahli syurga. Ahli neraka tepuk dahi ya. Aduh, dia kata habis dah kita, tak ada dah kematian dia. Maknanya mereka minta mati kerana tak tahan dengan ujian dengan api neraka. Orang di atas dunia ni, batu orang yang beriman atas dunia ni, kita tidak dibenarkan mengambil nyawa kita. Bunuh diri tak boleh, sebab kematian itu hanya sekali saja. Orang kafir kita jangan ceritalah, kadang-kadang mereka bunuh diri kan. Tapi Islam tidak galakkan, tidak benarkan kita bunuh diri, kerana kematian itu sekali saja. Lepas itu hiduplah di dalam syurga dengan penuh kegembiraan tanpa ada kematian. Itulah yang Allah sifatkan sebagai abadan abada. Abadan itu dah selamanya, abada itu selamanya lagi. Dua kali Allah taukidkan perkataan abadan abada. Khalidina fiha abadan abada, selama-lamanya. Maknanya sampai bila-bila lah. Kan? Sampai bila-bila. Hiduplah kita di syurga, hiduplah kita di dalam neraka. Atas dunia kita hidup di dunia kita dengan penuh kebebasan. Ada orang hidup dalam penjara, dia kata apa? Masuk penjara ni macam neraka, dia kata. Apa pun tak boleh nak pergi ke mana. Kena hak seumur hidup tu duduklah dia dalam neraka, dalam penjara. Dia kata penjara aku apa pun tak boleh buat, mau nak kena atur apa semua. Kita duduk atas dunia ni, duduk di taman rumah kita ni, bebas nak ke mana-mana sahaja. So gitulah gambaran. Di syurga nanti bebas kita nak pergi ke mana-mana selama-lamanya. Hak duduk neraka tak boleh nak buat kerja, nak pergi ke mana pun tak boleh. Duduk kerja tunggu kena berdaya dengan malaikat. Gitulah dia punya gambaran. Sebab itu kita kena pastikan keseronokan kebebasan kita atas dunia ini, tuan-tuan, kita teruskan dengan kebebasan di negeri akhirat. Maknanya apa yang kita dapat nikmat atas dunia ini, segala keseronokan dunia ini, kita nak sambung nikmat itu di akhirat. Tak mau terputus atas dunia sahaja. Putus atas dunia ini, mati, Allahu Akbar, mula susah hati nak menjawab dengan malaikat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saat itu habis. Sedangkan ahli syurga pula bergembira kerana mereka mengetahui bahawa mereka tidak lagi akan mati di dalam syurga dan mereka akan kekal dalam syurga buat selama-lamanya. Ahli neraka pula akan berada dalam lautan azab seksa yang berkekalan. Baik, Allah berfirman dalam surah Al-Maryam, surah Maryam ayat 39, wa aziruhum yaumal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Insyaallah kita akan tengok pada perjumpaan kita akan datang. Tak lama lagi tuan-tuan, tinggal sikit lagi. Sikit lagi, lebih kurang dalam sedikit ada lebih kurang dalam 7 lay lagi. 7 tahun depan lay habislah kitab kita yang ni. Insyaallah kita sambung. Allah berfirman dalam surah Maryam. Kalau ada rezeki kita akan sambung dengan satu kitab lagi. Saya rasa kitab ni menarik dan saya bincang juga dengan pihak masjid. Pemutus kelazatan dunia, bab kematian pula. Dia bab kematian pula. Ini bab neraka kan. Kita mengaji bab satu lagi, bab mati pula. Bagaimana hal keadaan orang yang nak mati, keadaan mati dalam kubur macam mana, mati pada pandangan ahli sunnah, syiah, semua ada dalam kitab tu. Dia panggil Hazimul Lazzat Al-Maut, pemutus kelazatan dunia, itu kematian. Tajuk dia Israel Hazimul Lazzat, malaikat Israel pemutus kelazatan dunia. InsyaAllah kita akan sambung kitab tu nanti jika dipersetujui oleh pihak jawatankuasa selepas habis kitab kita nanti, insyaAllah. Jadi sekarang itulah untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita dan Allah jadikan kita sentiasa berada di atas jalan yang benar, jalan yang diredai di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Maaf seorang kekurangan dan kesilapan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan jumpa semula bulan Januari 2024. Januari 2024.
Setahun lagi. Jangan risau, lama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين وإلهام الملائكة المقربين. زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين خصوصا من ولاية غزة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين المستضعفين المظلومين في كل مكان وفي كل الزمان على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam.